Oh ya, bongkar. Daim sudah kaya tahun 70-an. Dan dia kaya dengan bantuan kerajaan. Kerajaan Selangor, kerajaan persekutuan, iaitu kerajaan UMNO. Dan sebelum tu belum Barisan Nasional. It was parti perikatan, iaitu UMNO, MCA, MIC. Tripartis. So Daim already was rich. You see, Mahathir jadi Perdana Menteri tahun 81. Masa itulah baru dia kenal Daim. Dan dia baik dengan Daim tahun 81. Masa Mahathir jadi Perdana Menteri. Tapi sebelum Mahathir jadi Perdana Menteri, 10 tahun sebelum Mahathir jadi Perdana Menteri, Daim sudah bekerja dengan Harun Idris dan Tun Razak, Datuk Harun dan Tun Razak, untuk membina Kuala Lumpur ataupun membina perumahan untuk orang Melayu di Kuala Lumpur. So the objective was to dilute the non-Malays or the Chinese in Kuala Lumpur. That was the main objective. Dan sikit sebanyak Selangor also lah, because semasa tu Selangor pun in danger. Selangor pun dalam bahaya. Orang bukan Melayu boleh tumbangkan kerajaan Selangor, macam sudah berlaku sekarang. Sekarang Selangor sudah jatuh ke tangan orang bukan Melayu. Walaupun kita Menteri Besar Melayu misalnya, tapi hakikat dia, orang bukan Melayu pun sudah kontrol Selangor. So Kuala Lumpur gone, bukan Melayu. Selangor gone, bukan Melayu. So Daim's job, tugas dia yang diberi oleh Datuk Harun dan juga Tun Razak is to prevent this from happening. Okay? Sekat ini dari berlaku. Maknanya jangan Selangor jatuh ke tangan bukan Melayu dengan kita bina rumah supaya ramai Melayu boleh pindah ke Selangor. Tapi akhirnya jatuh jugalah ke tangan bukan Melayu, walaupun nampak macam kerajaan Melayu. Dan Kuala Lumpur sampai hari ini 11 kursi, 10 pembangkang kontrol. So which means the plan tahun 70 tahun 70-71 tu, masa Tun Razak ambil alih sebagai Perdana Menteri dan bersama Datuk Harun, their plan was to make sure apa yang berlaku hari ini tidak akan berlaku. That's what the plan was. So dalam proses ni, Daim diberi tanah, of course lah, dia tak belilah dengan market price, dia dapat special concession price sebab matlamat dia is bukan saja nak menguntung, mendapat keuntungan, tapi ada political objective. Matlamat politik, bukan matlamat nak buat duit sahaja. Tapi kenalah, you have to make money. If you want to finance your activities, you need to make profit. Kalau you bina rumah dengan harga rugi, hutang bank pun tak boleh bayar, lama-lama bankrupt lah company you, tutup lah company you. Dia nak company ni berterusan maju, keep growing, keep getting successful. Jadi apabila you grow, you get successful, you can build more houses. This is the matlamat lah. Tapi sekarang ni dia orang dah bagi ke Berjaya Land lah, bukan lagi Daim maknanya. So Berjaya Land Vincent Tan ni sekarang ni buat kerja yang Daim buat 50 tahun dulu. 50 tahun dulu Datuk Harun dengan Tun Razak bagi ke Daim. Hari ni Pakatan Harapan buat yang sama tapi bagi ke Berjaya Vincent Tan. So the same lah, dia punya game plan ni sama, cuma dulu Daim is for the Malays, sekarang Vincent Tan is for the non-Malays, So kerajaan pakatan ni, you tahulah, boleh nampak ala mana dia orang pergi banding dengan dulu. So anyhow, 50 years ago Daim telah dipilih. He was handpicked to head the development of property in Selangor dan Kuala Lumpur. In the process dia kaya, it's okay. You kaya itu you punya pasal. Kalau you pandai, you make money. But important is the plan works. The plan berjaya. Dan itu orang Melayu boleh masuk ke Kuala Lumpur, masuk ke Selangor. Benda ni 50 tahun dulu, 10 tahun sebelum Mahathir jadi Perdana Menteri. Did Daim do the job? Yes. Daim buat apa yang sepatut dibuat. Lepas tu, yang kedua, masa zaman Tengku Abdul Rahman, masa merdeka, UMNO bergantung kepada toke Cina. Pasal tu dia bagi Lim Gotong tu Genting Highland tu. Genting Highland tu diberi ke Lim Gotong. Satu contoh. Banyak lagi lah. Tapi kita ambil satu contoh. Genting Highland diberi kepada Lim Gotong. Sebab Lim Gotong banyak derma duit kepada UMNO. So, sekira UMNO ni terus bergantung kepada tauke Cina, dia kena beri macam-macam ke tauke Cina. Okey, Genting Highland kena beri lesen kasino. Tanah tu tanah kerajaan tu, Genting tu. Tapi kena beri ke Lim Gotong. Dah lah beri dia tanah kerajaan, beri pula lesen kasino. Sebab UMNO perlu derma. We talk about sports toto misalnya, diberi ke toke Cina. Macam-macam. So, toke-toke Cina ni dapat macam-macam lesen lah, permit lah, tanah lah, kontrak lah, projek lah, banyak. Oleh kerana UMNO ni bergantung kepada toke-toke Cina ni untuk derma. Tak ada derma, UMNO nak bergiat macam mana? Nak kegiatan politik, pilihan raya, all cost money. Najib tu 2 bilion lebih. Sekarang dia duduk dalam jail. Sebab apa Najib duduk dalam jail? Sebab dia terima 2 bilion lebih untuk dana Barisan Nasional, dana pilihan raya, dana kegiatan politik. UMNO tak ada duit.
So all this berkait tau, it's all related. So selama mana UMNO nak bergantung ke tokek China? So Daim disuruh bina war chest, bina tabung untuk UMNO dan Barisan Nasional. Dan UMNO ni, Barisan Nasional bukan Melayu, ada Cina, ada India. At the height Barisan Nasional dulu 14 parti tau. 14 parti. Dan UMNO kena uruskan dana untuk 14 parti, bukan UMNO satu saja. So Daim lah in charge bina syarikat dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Economic activities, companies, projek, supaya satu hari UMNO ni akan ada harta berbilion-bilion. So UMNO ni can stand on its own feet. Maknanya UMNO ni cukup duit. UMNO has got billions. UMNO tak perlu bergantung kepada tokek Cina. So how do you do it? You nak ganti tokek Cina, you kena wujudkan tokek Melayu. You want to avoid having to beg money from Chinese tycoon, so you kena wujudkan Malay tycoon. So Malay tycoon ni ambil alih dari Chinese tycoon. So Malay tycoon lah ni yang baik Syed Mokhtar Al-Bukhari, Tajuddin Ramli, Daim sendiri misalnya, and then we got Halim Saad, Samsudin Abu Hassan, Wan Azmi, banyak. In fact, there's a list of berapa puluh tauke Melayu ataupun Melayu tycoons. Dan tycoon Melayu ni lah yang akan bagi duit. Syed Mokhtar Al-Bukhari, banyak mana dia bagi? Dia bagi kepada Bersatu, dia bagi kepada UMNO, dia bagi kepada Pakatan Harapan also. Syed Mokhtar Al-Bukhari, dia bagi kepada semua. In fact, kalau you check properly, mungkin DAP pun dia bagi duit. Sebab DAP pun berkuasa. So, tauke-tauke atau tycoon macam Syed Mokhtar dan ramai lagi, baik Tajuddin ke, Halim Saad ke, Samsudin Abu Hassan ke, Daim sendiri dan sebagainya, Wan Azmi, dia orang ni dibantu untuk menjadi kaya oleh Daim dan Mahathir lah. Of course Mahathir Perdana Menteri, but Daim was in charge of the movement of funds lah, movement of money ni Daim in charge. Bina orang Melayu jadi kaya, tapi orang Melayu yang jadi kaya tu kena beri balik sikit dari duit tu. Bukan semualah, tapi sebahagian, dan sebahagian besar tau. Bukan 2%, 3%, sampai 50%, dan mereka bagi balik kickback. Sebahagian dari kekayaan mereka membantu UMNO dan Barisan Nasional. So this is what happened. Sekarang ni they want to go for Daim. Okay? Kalau SPRM buruk Daim dan ambil tindakan kepada terhadap Daim, dia orang kena ambil tindakan kepada semua parti dalam Barisan Nasional, termasuk UMNO, terutama sekali UMNO. Sebab UMNO is one of the beneficiaries of all that money, berbilion-bilion dari tahun 70-an. I'm talking about 10 tahun sebelum Mahathir jadi Perdana Menteri. UMNO menjadi beneficiary of all that money. Bermaknanya okay, UMNO lama dah diharamkan, sekarang UMNO baru. So UMNO baru pun perlu diharamkan. Sebab semua duit ni yang dikatakan Daim ni salah guna kuasa ke whatever lah, semua duit ni untuk UMNO. So kalau Daim ni bersalah, Daim ni boleh dikatakan ditangkap dan di-charge oleh kerana salah guna kuasa, maka UMNO juga, bukan saja Ilham Tauus tau, UMNO juga perlu disita bangunan UMNO tu. PWTC tu SPRM kena pergi freeze the building, rampas bangunan PWTC tu, ibu pejabat UMNO, dan termasuk bahagian-bahagian UMNO seluruh Malaysia. 191 bahagian UMNO. Semua duit tu duit haram tu. Semua tu duit salah guna kuasa tu. 191 bahagian UMNO, bangunan tu perlu disitar, termasuk ibu pejabat UMNO, PWTC, together with Ilham Tauus, bangunan Hak Daim. Implikasi dia very serious tau. Kalau you buru, if you're hunting Daim, or you're going on fishing expedition nak kenakan Daim, maka keseluruhan UMNO, seluruh Malaysia akan terima akibat. Sebab semua duit tu pergi ke tiap-tiap bahagian UMNO. Cawangan jangan kira lah, ada 20,000 lagi cawangan. Tapi you go to once bahagian dah kena, cawangan automatic lah, tutup lah, rampas lah semua dalam cawangan. So that is the thing. So SPRM mungkin diarah oleh Anwar Ibrahim untuk bertindak terhadap Daim dan keluarga Daim dan sebagainya. But the implication is the whole UMNO is going to be dragged in. Dia akan seret UMNO masuk dalam isu ini, dan orang yang banyak ni bertindak terhadap Daim, dia orang tak tahu yang memang benda ni dirancang oleh arwah Tun Razak, arwah Datuk Harun, Menteri Besar Selangor, dan Daim ialah jawapan UMNO kepada 13 Mei. Daim, his job
Itu counter 13 Mei untuk menentukan yang 13 Mei ini tidak akan berlaku lagi. Tidak ada 13 Mei version 2.0. Dan ini akan